Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini. Jadi kita sambung balik hadis yang 2 bulan lepas kita tak habiskan, iaitu kisah bagaimana Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Kata Al-Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis ni, dia kata ketika mana Nabi menerima surah Al-Alaq yang Jibril bagi kat dia, maka kata Aisyah sebagai perawi hadis ni, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Nabi pun kembali turun daripada Gua Hira. Lepas dia terima wahyu, dia turun daripada Gua Hira. Jiwa dia takut, dia menggeletar, jiwa dia bergoncang. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Maka dia pergi berjumpa dengan Khadijah yang sedang berada di rumah. Yang mana tuan-tuan, kita semua tahu Nabi SAW sebelum daripada Khadijah wafat, Nabi tak kahwin lain. Dia hanya stay dengan Khadijah. Lepas daripada Khadijah wafat, baru dia pergi kahwin dengan Saudah. Lepas tu baru dia kahwin dengan Aisyah dan isteri-isteri yang lain lah. Tapi masa dengan Khadijah tak ada isteri lain. Kalau dah tak ada isteri lain, jadi Aisyah tahu macam mana? Kerana hadis ni riwayat Aisyah, kan? Hadis ni riwayat Aisyah. Macam mana Aisyah boleh tahu? Aisyah tak ada lagi masa ni. Bukan tak ada, maksudnya tak ada dalam rumah lah, bukan isteri lagi, kan? Jadi sebahagian ulama' kata mungkin Aisyah ambil daripada sahabat yang lain. Ambil daripada sahabat yang lain. Mungkin juga Nabi cerita balik pada Aisyah. Seperti mana Ibnu Abbas, dia pernah riwayat satu hadis daripada Nabi, yang mana dia riwayat satu hadis dalam Mukhtasar Sahih Bukhari tak ada, dalam ringkasan ni tak ada, dalam Sahih Bukhari yang sungguh ada, Sahih Bukhari yang lengkap tu ada. Satu riwayat yang Ibnu Abbas riwayat daripada Nabi tentang peristiwa bagaimana Nabi di peringkat awal menerima wahyu, dia selalu membaca sebelum Jibril habis baca satu-satu ayat. Jibril bila peringkat awal dia bagi wahyu dekat Nabi, dia akan baca ayat Quran tu pada Nabi. Dia akan baca betul dan Nabi akan dengar. Oleh kerana Nabi bimbang, bila Jibril beredar daripada Nabi, Nabi bimbang dia tak boleh hafal apa yang dia bagi, apa yang Jibril bagi kat dia. Maka Nabi ni belum lagi Jibril habis baca satu ayat, dia ikut dah. Sehingga Allah Ta'ala tegur dia dalam Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerak-gerakkan lidah kamu dengan segera, untuk kamu segera membaca Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kerana kamilah, kata Allah, yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dada kamu, dan kamilah yang akan menjadikan kamu boleh membaca Al-Quran. Nabi dia ikut Jibril tu kerana dia bimbang, dia tak boleh hafal. Jibril pergi, takut-takut dia terpinga. Apa Jibril baca tadi? Maka dia ikut cepat. Allah Ta'ala tegur Nabi dalam ayat ni. Riwayat ni adalah riwayat Ibnu Abbas. Dan ayat yang Tuhan tegur Nabi tu, ayat tu ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum daripada hijrah.
Yang mana sebelum daripada hijrah, Ibnu Abbas ni sangat kecil. Mana Ibnu Abbas tahu? Sebahagian ulama kata Ibnu Abbas dengar daripada sahabat yang lain. Tapi tak betul. Tak tepat. Kerana dalam hadis tu Ibnu Abbas sendiri sebut, dia kata Nabi menggerak-gerakkan bibir. Dalam ayat Quran kata gerakkan lidah. Ibnu Abbas kata Nabi gerak bibir. Sebenarnya tak ada beza pendapat pun. Tuan-tuan, bila kita baca hadis jangan cepat sangat nak kata hadis ni tak betul. Sebab kadang-kadang ada orang dia baca hadis tu, dia macam, canggah hadis ni, Quran canggah dengan Quran. Quran kata gerak lidah, hadis kata gerak bibir. Maka hadis tak boleh pakai, jadi anti hadis. Kacau. Kan? Hadis tu sahih riwayat Bukhari. Habis tu pasal apa Quran kata gerak lidah? Ibnu Abbas kata gerak bibir. Kerana kan lidah dalam mulut. Mana Ibnu Abbas nak pergi cek tengok? Kan? Begitu juga sahabat, dia tak tengok. Jadi, macam mana Quran kata lidah? Kerana lidah tu benda dalam dan Allah Ta'ala tahu lidah yang bergerak. Bibir tu dia mengikut je. Tapi orang yang di depan, dia tengok bibir lah, dia tak nampak lidah. Lidah di dalam. Jadi Ibn Abbas kata, فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحَرِّكُهُمَا. Aku melihat, aku menunjukkan kepada kamu bagaimana Nabi menggerakkan bibir. Aku tengok Nabi gerakkan bibir dia. Maksudnya Nabi cerita balik kisah ni pada Ibnu Abbas. Nabi cerita balik. Maka Ibnu Abbas melihat. Jadi berkemungkinan juga kisah ni memang Aisyah tak ada lagi dengan Nabi. Aisyah belum jadi isteri. Tapi Nabi cerita balik kat dia. Dan dia pun cerita balik dekat kita. Pasal apa Khadijah tak riwayat hadis ni? Sedangkan kisah ni kisah Khadijah. Siapa boleh jawab? Sebab Khadijah wafat dulu. Khadijah mati dulu sebelum Nabi mati. Sebelum daripada Nabi mati, maka apa perlunya untuk riwayat hadis? Orang Madinah tak perlu hadis lah, kerana Nabi ada lagi. Apa nak riwayatnya, dia kata, kan? Han nak tahu apa-apa, pergilah tanya Nabi. Jadi sebab tu Khadijah tak riwayat lah. Sebab Khadijah dia meninggal dulu. Maka Aisyah ambil tanggungjawab bagi tahu hadis ni kat kita. Jadi kalau Aisyah tak cerita, kita pun tak tahulah. Maka Nabi pun berjumpa dengan Khadijah, dia kata, "Zammiluni, zammiluni, selimutkan saya, sebab Nabi takut." Biasa kalau orang takut ni dia tak tentu hala, dia rasa macam nak demam lah. Maka dia sejuk, dia minta selimut untuk dia lega balik. Baik. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-ram. Maka Khadijah pun selimutkan Nabi sehingga Nabi hilang rasa takut tu. Baik. Faqala li Khadijah, Nabi kata pada Khadijah, "Mali wa akhbaraha al-khabar." Apa yang jadi pada diri aku ni? Apa yang jadi pada diri aku? Wa akhbaraha al-khabar. Dan Nabi cerita pada Khadijah apa yang dia tengok dekat Gua Hira. Lepas tu Nabi kata, lepas dia cerita apa yang berlaku, dia kata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut dengan diri aku. Takut ni kerana ada beberapa sebab lah. Mungkin kerana Nabi bimbang dia nak meninggal lah, kerana dia nampak benda yang pelik. Mungkin dia bimbang dia dikatakan gila, kerana kalau dia cerita kat orang, orang tak percaya, kan? Ataupun mungkin dia takut dia terkena sihir, kerana makhluk yang dia nampak tu dia tak pernah nampak sebelum ni. Maka macam-macamlah kemungkinan Nabi bimbang tu. Tapi Nabi tetap bimbang. Nabi sebut dekat Khadijah, "Aku bimbang. Dengan peristiwa yang berlaku ni aku bimbang." Maka Khadijah kata, faqalat lahu Khadijah, "Kalla, abshir, fa wallahi ma yukhzikallahu abada." Tidak sekali-kali. Terimalah berita gembira, kata Khadijah. Bergembiralah kamu, jangan susah hati. Orang Arab ni dia guna perkataan abshir. Saya kawan dengan Arab. Masa zaman belajar dulu, saya berkawan dengan Arab. Jadi kalau kita minta apa-apa kat dia, kan, belum bagi lagi pun, kita minta tolong, dia akan sebut dulu abshir. Maksud abshir tu don't worry. Jangan susah hati. Bergembiralah kamu.
Kerana apa yang kamu minta tu aku akan bagi. Cuma bukan sekarang lah. Maka Khadijah pun dia sebut kat Nabi, abshir, bergembiralah. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan menjadikan kamu kecewa selama-lamanya. Pasal apa? Pasal Khadijah ni dia kenal suami dia. Walaupun Khadijah belum lagi terima dakwah Islam pada peringkat ni, dan Nabi pun tak tahu Nabi ni akan jadi Nabi, tapi keyakinan dia kepada Allah itu jelas. Khadijah, bukan semua orang yang berada dekat negara semenanjung Arab pada masa itu setuju dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh majoriti rakyat masa itu. Tak semua. Kerana Khadijah ni antara yang okey. Keimanan dia kepada Allah tu memang dia optimis sungguhlah. Dia kata, demi Allah, sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan menjadikan kamu duka cita selama-lamanya. Sebab dia kenal suami dia baik. Dan dia puji suami dia. Dia sebut, kenapa? Alasan dia kata, jangan bersedih, jangan duka cita. Kenapa? Allah Ta'ala tak sia-siakan kamu. Kerana dia kata, fa wallahi innaka latasilur rahim. Sesungguhnya demi Allah, engkau adalah orang yang sentiasa menghubungkan silaturahim. Wa tasduq al-hadis, engkau bercakap benar. Wa tahmilul kal, wa tahmilul kal, engkau sentiasa membantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa tolong orang yang miskin. Wa taqrid dhaif, engkau sentiasa memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau sentiasa bantu apa saja yang dikatakan sebagai kebenaran. Ni kerja Nabi. Tentang kerja Nabi, sebelum jadi Nabi, orang dah iktiraf. Isteri dia iktiraf dah. Isteri puji depan-depan. Dan puji ni pun bukan sebab birthday isteri dah dekat sebab nak hadiah, no. Kita kadang isteri kita puji sebab birthday dia dah dekat. So dia pujilah, abang pemurah lah apa, sebab dia jangka dia boleh dapat hadiah mahal lah kan. Tapi kalau hari biasa-biasa dia tak puji pun. Bahkan kadang-kadang kita sebut, tengah hari ni abang balik pula orang tua ni, dia kata, aku nak tengok Astro Prima kan, nak kena masak pula untuk dia. Itu bini kita lah kan. Khadijah tak, dia puji betul, dia puji sungguh, menunjukkan bahawasanya agama ni dia bukan hanya teori. Ni saya nak sebut juga pada sahabat-sahabat, kadang-kadang kita ni banyak teori juga. Sebut tentang sunnah tu baguslah, promosi sunnah pada orang. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Memanglah kalau tak betul kena bagi tu tak betul. Tapi setakat mana kita nak promosi supaya orang rasa keindahan sunnah. Hari ni kadang-kadang kita promosi sunnah, orang kata okey, tapi manusia dia bukan hanya ada akal untuk diberikan dengan maklumat yang bersifat akademik, tetapi manusia juga ada perasaan dan rohani. Dia akan rasa keindahan sunnah bila sunnah itu diamalkan dalam masyarakat. Dan kita yang amal ni, kita yang promosi ni buat dulu, baru dia rasa. Hari ni kebanyakan kita ni promosi saja, dan bukan semua orang bersifat akademik macam kita. Bukan semua orang boleh cerna. Kadang-kadang makcik yang tori getah kat kampung, kita bagi dalil macam-macam. Makcik, hadis ni makcik kena hafal, hadis ni makcik kena amal, sebab hadis ni bertaraf hasan. Dia hasan pun dia tak tahu apa dia. Hasan mana pula ni? Dia kata. Maka kadang-kadang bila kita promosi amalan sunnah kan, bila berlaku kematian, mazhab Syafi'i mengatakan jiran kena bagi makan kepada seluruh keluarga si mati. Maka kita bila ada kematian dekat kejiranan kita, kita mula dulu, kita bagi makanan dulu. Kita bukan hanya kritik benda orang yang orang tak buat, kita buat. Kita pergi rumah dia, kata Assalamualaikum, saya datang bawa makanan, saya dengar ada kematian berlaku dalam rumah ni, maka ambillah ni nasi ayam, saya beli 5 bungkus, bolehlah ahli rumah ni makan. Maka dia rasa orang bantu dia. Maka Nabi dalam peringkat awal, sebelum daripada dia terima jadi Rasul pun, dia bantu orang susah, supaya orang susah rasa. Sebab itu bila mana Abu Sufyan ditanya
oleh Hirqal. Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, pemerintah Rom. Abu Sufyan ditanya, dia kata fama ya'murukum, apa yang dia perintahkan kamu untuk lakukan? Dia kata wa ya'muruna bis salati wal afaf was-silah. Dia perintahkan kami untuk melaksanakan salat. Dia perintahkan kami untuk jaga maruah, bercakap benar. Benda-benda ni dirasa walaupun orang tu tak beriman, walaupun Abu Sufyan masa tu kafir. Kemudian ditanya lagi, fa asyrafun nas yattabi'una am du'afa'uhum, yang ikut Nabi ni majoritinya, yang ikut Nabi ni orang mulia ke, orang kaya, orang bangsawan ke, orang lemah? Dia kata bal du'afa'uhum, yang ikut dia adalah golongan lemah. Ibn Hajar kata bukan semua golongan lemah yang ikut Nabi, sebab Abu Bakar orang bangsawan, orang kaya. Umar pun orang kaya, orang bangsawan. Tapi majoriti yang ikut Nabi adalah golongan yang ditindas. Kenapa yang ikut Nabi pada peringkat awal adalah golongan yang ditindas? Kerana Nabi, dia bela golongan ni. Dan orang yang ditindas ni, sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Nabi pun, dia tengok dah Nabi ni memang cakap betul. Maka dia ikut. Sebab apa dia ikut? Sebab dia rasa keikhlasan Nabi tu betul. Kita kadang-kadang orang tak nak ikut kita. Kita bagilah dakwa macam-macam. Bagilah bukti macam-macam. Bagilah dalil macam-macam. Orang tetap kecam kita. Orang tetap tak nak ikut kita. Orang tetap sekat kita. Bukan kerana dia kata kita salah, dah. Tapi kadang-kadang kerana ada kepentingan peribadi dia. Tapi orang yang tak ada kepentingan, dia tahu orang yang datang mengajar pada dia tu, orang tu ikhlas, bagi dalil apa semua, dia akan ikut. Kerana tak ada kepentingan peribadi yang dia nak daripada agama ni. Maka golongan-golongan yang ditindas pada peringkat awal memang ramai ikut Nabi. Kerana dia tahu keikhlasan Nabi dan dia tak ada kepentingan, melainkan hanyalah untuk mengikut apa yang dia rasa benar. Tapi orang-orang yang ada kepentingan tak ikut Nabi, kerana dia memikirkan kepentingan dunia lebih daripada kepentingan akhirat. Yang ni bahaya. Supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat ni. Saya sebut ni tuan-tuan, bukan hanya sekadar orang awamnya. Ujian ni kadang-kadang datang pada orang agama sendiri. Bahkan kadang-kadang orang agama lebih degil daripada orang awam. Bagilah bukti macam-macam, bagilah dalil macam-macam, dia tetap takwil juga. Dia tetap takwil. Punya dia tak nak terima kebenaran tu. Benda ni tuan-tuan, orang belajar agama kena insaf. Orang belajar agama kena insaf. Orang belajar agama dia kena fikir balik. Aku mengaji agama ni, aku nak pertahan agama ke aku nak pertahan masyarakat? Kita belajar agama, kita mengajar agama, jadi pendakwah bukan nak pertahan amalan masyarakat. Apa saja masyarakat buat semua betul berlaku. Itu bukan pendakwah. Jadi pendakwah bagi tahu masyarakat yang ni betul, yang ni tak ikut cara Nabi. Saya tak kata tak betul, saya tak kata sesat, tapi yang ni tak macam Nabi buat. Nabi buat macam ni. Habis tu macam mana kita nak buat, Ustaz? Saya cadangkan ikut Nabi buat, kerana tu lebih selamat. Betul? Itu pendakwah. Kerana dia nak promosi apa yang Nabi buat. Apa saja yang Nabi buat dalam hidup dia, selagi mana dia bukan khusus untuk Nabi, pada kita sebagai ahli sunnah sangat-sangat penting. Kalau kita cinta Nabi lah, apa saja yang berkaitan dengan Nabi, yang Nabi buat dalam hidup, selagi mana ia bukan khusus untuk Nabi, kita sebagai ahli sunnah kena hargai. Dan kita kena terima kasih bagi orang yang menyampaikan kepada kita benda tu. Kan kita duk marah dah. Kata cinta Nabi. Cinta Nabi, maka cinta apa saja yang Nabi buat, walaupun benda tu kecil. Maka ini inti kandungan ajaran Nabi. Bukan hanya teori, dia mesti tunjuk dengan praktikal. Khadijah merasai benda ni, dan orang-orang miskin yang ditindas merasai benda ni. Baik, kemudian Khadijah buat apa? Khadijah kata, Aisyah kata, fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay
Maka Khadijah pun bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah ibnu Naufal, ibnu Asad, ibni Abdul Uzza, ibni Qusay, anak Qusay, wahwa ibnu ammi Khadijah. Dia adalah anak kepada ayah saudara Khadijah, iaitu sepupu Khadijah. Maksudnya Khadijah bawa Nabi lepas daripada Nabi confused. Khadijah pun tak tahu apa yang berlaku pada Nabi. Cuma Khadijah nak bagi Nabi tenang. Jangan susah hati kerana Allah sekali-kali tak akan sia-siakan. Dia nak tahu jawapan bila mana dia bawa Nabi pergi jumpa dengan sepupu dia. Bawa pergi jumpa sepupu dia nama Waraqah ibnu Naufal. Kenapa dia bawa pergi jumpa Waraqah ibnu Naufal? Kata perawi, kata Aisyah, wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Yang mana Waraqah ibnu Naufal ini telah masuk agama Nasrani waktu jahiliyah. Dia waktu jahiliyah ni ada dua orang yang tak puas hati dengan ajaran Quraisy. Dua orang. Seorang Waraqah bin Naufal, yang seorang lagi Zaid bin Amr. Dua orang ni, Zaid bin Amr, bapa Sa'id bin Zaid. Dua orang ni, dia tak puas hati dengan ajaran Quraisy. Kerana Quraisy dah ubah agama. Sebab tu dalam Islam, dia tak bagi kita ubah agama. Kamu nak ubah urusan dunia tak apa. Kita nak ubah surau. Maksudnya 2 bulan lepas saya datang kat sana. Saya tengok dekat sini lah kan. Yang ni ubah surau, tak apa. Nak ubah bangunan, no problem. Tak ada restriction. Tak payah cari dalil. Apa hukum nak buat surau bentuk macam ni? Kubah. Macam mana bentuk kubah yang kita nak buat? Tak payah cari dalil lah. Yang tu pandai-pandai kita. Kerana itu urusan dunia. Tapi bila masuk tang urusan agama, agama tak bagi ubah melainkan dengan dalil. Bila ada dalil, ada keperluan, baru boleh untuk kita ubah. Bukan ubah lah, maksudnya kita lazimi sesuatu yang Nabi tak lazimi, kena cari asal. Pasal apa? Pasal perbuatan mengubah agama ni telah merosakkan ajaran-ajaran Nabi yang terdahulu. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail di Mekah adalah ajaran Tauhid. Bahkan semua Nabi-Nabi promosi Tauhid. Cuma di Mekah ni secara khusus, ajaran yang dibawa oleh Ibrahim dan Ismail adalah ajaran Tauhid. Bila masa dia berubah? Bila mana ada seorang pemuda nama dia Amru bin Luhai. Amru bin Luhai hidup di zaman jahiliyah. Dialah orang yang pertama yang bawa masuk patung berhala daripada Syam ke tanah Arab. Dia pergi ke Syam, dia jahil, dia pergi ke Syam, dia tengok orang Syam sembah berhala, dia kata bagus hebat, bawa balik. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau tengok benda pelik-pelik kat luar, jangan bawa balik dulu. Kerana bukan semua orang pandai agama. Kan? Kadang kita pergi Mekah tengok orang amal lain sikit, kena bawa balik ni, bagus ni. No, relax dulu. Kena tanya ilmuwan dulu. Dia ni dia tak tanya, dia bawa balik. Bahkan dialah orang yang pertama yang mengubah talbiyah yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ajar talbiyah waktu haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami sahut seruanmu ya Allah, kami sahut. 2 kali seruan kami sahut. Kami sahut seruanmu 2 kali. Sahutan selepas sahutan. Labbaik la syarika laka labbaik. Kami sahut seruanmu yang mana engkau tidak ada sekutu bagimu. Tapi Amru bin Luhai setelah dibisikkan oleh syaitan, seperti mana dalam riwayat Muhammad ibn Ishaq, dia kata syaitan bisikkan ke telinga dia supaya tukar, supaya tambah apa? Tambah labbaik la syarika laka labbaik illa syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali seruan yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali sekutu yang kau jadikan untuk dirimu.
Engkau memiliki sekutu itu, tetapi dia tidak memilikimu. Maka itulah bermula ajaran syirik di Mekah. Mula dengan sikit, satu berhala, tukar talbiah. Akhirnya di zaman Nabi, 360 jenis berhala berjaya dipasangkan di sekeliling Kaabah. Kerana setiap ajaran agama yang diubah, dia bermula dengan sedikit. Sebab itu Islam tutup benda ni. Maka dia kata bukan hanya syirik yang perlu dilarang, bahkan bid'ah, walaupun sekecil-kecil perkara, tetap perlu dilarang. Tak dibenarkan dalam Islam apa saja yang digelarkan sebagai bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Kerana semuanya bermula dengan yang kecil. Dia ni, Waraqah bin Naufal, orang Arab, sepupu dengan Khadijah. Tapi dia ni cerdik. Maksudnya otak dia boleh pakai. Dia bukan hanya ikut, kadang kita ni ikut mainstream. Kalau tak betul, takkan ramai orang buat. Kalau kita hidup zaman jahiliah, tuan-tuan, mungkin kita tak sokong Nabi. Bukan tuan-tuan lah, mungkin saya kot. Sebab apa? Mainstream. Nabi tak mainstream. Zaman tu Nabi tak mainstream. Nabi bukan membawa satu gelombang yang majoriti. Nabi mula dengan minoriti. Tapi dia, walaupun sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Waraqah ni dan juga Zaid bin Amr ni, dua orang ni, walaupun belum ada Nabi lagi pada masa tu, zaman jahiliah, dia tengok orang Quraisy buat, dia tak puas hati. Menunjukkan critical thinking dia berada di peringkat yang tinggi. Bukan calon-calon orang lah. Maka dia tak puas hati. Mereka ni mengembara mencari agama. Mencari agama yang betul. Dan pada masa itu, oleh kerana Nabi tak ada lagi, dan Nabi yang sebelum itu pun, Nabi Isa, mereka tak sempat nak jumpa. Yang ada adalah saki-baki ajaran yang Nabi Isa bawa, iaitu Nasrani lah. Yang Nabi Isa bawa tapi telah diubah, tapi ubah sikit-sikit lagi. Maksudnya agama yang paling dekat dengan ajaran yang Nabi bawa pada masa tu, sebelum Islam diutuskan, Nasrani. Tapi tetaplah diubah. Tetaplah diubah, cumanya yang paling dekat masa tu. Sagi orang, tuan-tuan kata saya iktiraf kufur pula. Tak. Maksudnya dia, masa tu dia mencari mana satu yang paling dekat. Di Mekah dah teruk dah. Dia tak ada pilihan. Maka dia tengok yang ada kitab lagi, Nasrani. So dia terpaksa join lah pada masa tu. Maka Khadijah dia kata, orang ni boleh jawab. Kerana mungkin orang ni pernah dengar cerita tentang apa yang berlaku dekat Nabi ni. Apa yang berlaku dekat suami dia. Maka dia bawa. Baik. Bila dia bawa, dia kata, apa ni Aisyah kata, wa kana yaktubul kitab al-ibrani. Waraqah ni dia cerdik, saya sebut tadi. Bukan hanya dia ada critical thinking yang tinggi, bahkan kemahiran bahasa dia pun mantap lah. Kerana dia boleh berbahasa Hebrew. Dia orang Arab. Oleh kerana dia telah menganut agama Nasrani pada masa tu, dia bukan hanya masuk tu ikut saja, dia masuk, dia belajar bahasa kitab agama tu. Sebab tu tuan-tuan, kita agama Islam, rujukan kita Quran dengan sunnah kan. Quran dengan sunnah bahasa Arab. Jadi tuan-tuan nak pandai Islam, mesti pandai Arab. Macam tu juga dia masuk agama Nasrani yang mana kitab dia berbahasa Hebrew. Bahasa orang Yahudi. Dia belajar Hebrew. Dia boleh menulis dalam Hebrew. Mesti pandai bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab pun tak berapa nak reti, fa'il pun tak berapa nak jumpa sangat, susah lah. Kan? Itu yang asyik repeat paper je kan. Orang 4 tahun habis belajar, dia 8 tahun tak habis. Ni bukan tuan-tuan lah, saya cerita ni orang dekat Zimbabwe. Lepas tu dia komplain. Kadang tuan-tuan, saya sedih. Saya mengajar masyarakat. Bila saya mengajar fiqh, saya bagi perbandingan mazhab.
Saya bagi perbandingan mazhab. Saya mengajar mazhab Syafi'i. Banyak isu saya ambil mazhab Syafi'i. Tapi dalam beberapa isu kadang-kadang kita buat perbandingan, kita kata yang ni tepat lagi ya. Yang ni tepat lagi. Dalam beberapa isu je. Tapi ada orang tak puas hati. Dia kata sagi masyarakat pening. Saya mengajar setahun dah. Masyarakat tak pening pun. Okey je. Sebab dia datang dengar. Dan kadang-kadang kita jangan downgradekan orang yang datang dengar kuliah. Contoh orang yang datang dengar kuliah saya pun, saya tak boleh downgrade. Saya kata dia orang ni bukan faham pun. No, kadang-kadang yang datang doktor, pakar. Kadang-kadang yang datang lawyer. Kadang-kadang yang datang hakim. Businessman yang berjaya. Kadang-kadang SPM dia lebih banyak daripada SPM Ustaz. Lebih banyak A daripada SPM Ustaz. Dia lebih ada kemampuan daripada Ustaz-Ustaz ni. Jadi kalau Ustaz-Ustaz tak faham, tak apalah, kita maafkan Ustaz-Ustaz. Tapi jangan downgrade masyarakat. Kecualilah kalau saya datang mengajar kuliah di situ, saya keluar je, semua pakat jadi pengganah belaka. Masalah saya. Tapi okey je. Keluar-keluar semua jadi mukmin yang beriman. Cik kan? Walaupun yang mengajar ni tak adalah beriman sangat mana-mana apa ni sangat pun kan. Tapi maknanya dia orang boleh catch up. Dia orang boleh tangkap perbahasan dan dia orang akan rasa keluasan mazhab. Dan dia orang bila belajar banyak mazhab ni, dia orang bila pergi ke tempat lain, dia orang tengok amalan orang lain, dia orang tak kata sesat ni. Tak mudah mulut menyesatkan orang. Itu kelebihan orang yang belajar banyak mazhab. Tapi tak tahulah, mungkin dia orang tak setuju dengan saya, tak apalah kan. Cuma itulah yang kita belajar. Cara saya belajar kat universiti macam itulah, muqaranah, mesti ada perbandingan. Kata iktiraf 4 mazhab. Dan alhamdulillah saya mengajar fiqh, saya tak mengajar mazhab yang lain selain daripada mazhab yang 4. 4 mazhab. Kata iktiraf mazhab yang 4. Bila iktiraf mazhab yang 4, patutnya tak bolehlah komplain kalau orang mengajar 4 mazhab. Kadang-kadang kita ni banyak slogan aja. Slogan aja 4 mazhab. Tapi bila orang ajar 4 mazhab, tak boleh, keliru masyarakat. Habis tu nak ajar mazhab apa? Syafi'i saja. Okey, kita mengajar mazhab Syafi'i. Kita nukil pandangan mazhab Syafi'i. Tak boleh mengelirukan masyarakat. Syafi'i tak boleh. 4 mazhab tak boleh. Nak buat apa? Tak payah buat kerja. Dia kata, tak payah buat dakwah, bagus. Biar masyarakat jahil belaka. Takkan macam tu kot. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang awam lebih mudah untuk kita ubah. Orang awam lebih mudah untuk kita ajar berbanding dengan orang yang memang ada kelulusan agama. Susah. Dia tak faham, betul, dia ingat semua tak faham macam dia kan? Tak, orang faham je. Satu lagi, dia dengar cakap orang lah, dia tak dengar pun kuliah saya. Orang cakap, maka kita kena sekat dia. Sebab apa? Orang cakap. Panggil lah. Awak ada kuasa, tulis surat, guna letterhead, panggil saya, bagi tahu di mana yang saya ajar sesat. Bagi tahu. Bukan saya cabar, tak, saya tak cabar, tapi saya nak tahu. Kalau betul saya mengajar benda yang tak betul, tolong bagi tahu di mana tak betul. Saya akan tarik balik, no problem. Baik. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah. Dia boleh menulis daripada kitab Injil tu dengan bahasa Hebrew. Masya Allahu ayyaktub. Maksudnya hebatlah dia boleh menulis tu. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Dan dia ni tua dah mata pun dah buta dah. Waraqah masa ni dah buta dah mata dia. Baik. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah berkata, ya ibna ammi, wahai sepupu saya, isma' min ibni akhik, dengarlah daripada anak saudaramu ini. Dengar daripada anak saudara kau ni. Rupanya Nabi dengan Waraqah pun ada hubungan keluarga juga. Kerana orang Arab kan, dia kabilah-kabilah ni, dia tak jauh, tak lari jauh lah. Kemudian dia kata, faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang kau nampak?
Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi pun cerita apa yang dia nampak pada Waraqah. Kemudian faqala lahu Waraqah, "Hadza an-namus alladhi nazzalallahu ala Musa." Itu adalah namus yang Allah Taala turunkan kepada nabinya Musa. Dia tak kata Isa, tapi dia kata Musa. Sedangkan dia ni pengikut Nabi Isa. Pasal apa dia tak sebut Musa? Pasal apa dia tak sebut Isa, dia sebut Musa? Tuan-tuan dapat jawapan? Tak dapat? Baik. Dia ni kan boleh baca kitab Hebrew. Dia baca Injil, dia baca Taurat. Dalam Taurat dan dalam Injil diceritakan tentang Nabi akhir zaman. Sangat-sangat detail. Bahkan Quran sebut juga benda ni. Kan Quran kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab, iaitu ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasara, mereka mengenal ciri-ciri Nabi ni seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. So dia orang kenal lah Nabi ni, walaupun sebelum Nabi lahir lagi. Sebab tu dia orang menunggu bila munculnya Nabi akhir zaman. Jadi bila dia buat comparison syariat yang akan dibawa oleh Nabi akhir zaman ni seperti mana yang dicerita dalam kitab-kitab mereka, dan juga syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, syariat Nabi Muhammad lebih dekat dengan syariat Nabi Musa. Kerana Nabi Isa diturunkan oleh Allah sebagai Rasul, dia cuma dia punya fokus nak kendurkan hulu, nak kendurkan hulu ni apa? Kemelampauan yang dimasukkan ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Musa, yang asalnya syariat tu agak ringan, tapi padri dan pendeta Yahudi dia ubah jadi lagi susah. Maka Nabi Isa dia turun diutuskan oleh Allah nak kendurkan balik sifat melampau, sifat ekstremisme yang ada pada pendeta Yahudi. Bila syariat Nabi Muhammad datang, syariat Nabi Muhammad agak dekat dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Syariat akidah sama. Yang ni saya sebut ni syariat dari sudut amalan lah, tapi ada juga beza. Cuma dari sudut pensyariatan hukum tu nampak lebih dekat dengan Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian dia kata, itulah namus yang Allah Taala turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'. Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya kalau aku masih muda ketika mana kaum kamu halau kamu keluar daripada negeri kamu. Baru satu surah tu pun. Dan surah tu pun ayat 1 sampai ayat 5 tak ada cerita pasal perjuangan pun, baru cerita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada alaq, yang saya hurai dah dalam kuliah yang dulu. Iqra wa rabbukal akram, kan? Semua ayat-ayat ni, yang 5 ayat yang turun kali pertama ni, tak suruh pun Nabi ubah masyarakat lagi. Baru suruh baca. Baca dengan nama Tuhan, baca mencari kebesaran Tuhan, lepas tu bagi tahu tentang kebesaran Tuhan yang menciptakan manusia daripada satu makhluk yang tak mungkin difikirkan oleh akal manusia biasa akan jadi benda hidup. Cerita keesaan Tuhan, keagungan Tuhan yang mencipta makhluk. Dan yang terhebat manusia lah antaranya. Tiba-tiba dia bila dengar Nabi cerita benda ni, dia terus buat kesimpulan yang tu namus. Namus ni apa? Namus ni adalah pemunya khabar rahsia, iaitu Jibril lah, sebab Jibril bawa wahyu. Wahyu ni rahsia, hanya Nabi je tahu dengan dia. Dia tak kata dekat Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad cerita, dia tak kata elok makan Panadol lah ni, gila dah kot. Dia tak kata, kerana dia baca kitab Taurat dan Injil, so dia tahu benda ni. Dia terus buat prediction, dia terus buat kesimpulan, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Pasal apa? Bahkan dia kata alangkah baik. Mula-mula dia kata alangkah baik kalau aku masih muda. Tak dapat muda pun tak apalah, paling tidak aku nak hidup ketika mana
kaum kau halau kau keluar daripada kampung halaman kau. Maksud dia, benda ni dia dah jangka. Warakah dah jangka. Bila Nabi bawa dakwah ni, bila Nabi mula preaching, the teaching of Islam, maksudnya dia apa? Ajar masyarakat tentang ajaran Islam, dia jangka dah. Satu hari nanti kau akan dihalau keluar. Pasal apa? Pasal dia baca dah Taurat dan Injil. Dia baca kisah Nabi Musa, macam mana Nabi Musa bawa lari orang-orang Yahudi daripada cengkaman Firaun. Dia baca kisah Nabi Ibrahim yang dicampak dalam api. Dia baca dah kisah-kisah Nabi ni. Kisah Nabi ni semua sama ya tuan-tuan. Cuma watak dengan situasi je beza. Tapi ceritanya Nabi ajak orang buat baik, akan ada penentang. Nabi ajak orang sembah Allah semata-mata, akan ada orang yang akan marah. Dan akhirnya bila tidak boleh berhujah dengan hujah yang benar, mereka akan guna kuasa yang ada, sekat. Mereka akan guna kuasa yang ada, halau keluar. Itu cerita dakwah ni begitulah. Azan 2 minit. Okay. Cerita dakwah ni macam itulah. Orang yang dah kalah hujah, dah tak boleh berhujah, akhirnya akan guna senjata fitnah. Kalau dia ada kuasa, dia akan guna kuasa. Tapi sifat sebenar Islam bukan macam tu. Sifat sebenar Islam buka ruang untuk berdialog. Buka ruang untuk diskusi. Dan saya tengok, alhamdulillah, ruang untuk diskusi itu dah mula ada. Walaupun halangan tu tetap ada lah kan. Tapi ruang tu dah ada lah untuk diskusi. Bukan nak gaduh, tak. Bukan nak gaduh, tapi nak tunjukkan kita punya pendirian dan nak tengok dia punya pendirian. Di mana kita berbeza dan apa sumber yang kita pegang dan apa sumber yang dia pegang. Supaya masyarakat boleh nilai. Dan masyarakat bukanlah macam zaman dulu tak reti apa. Tak, dia orang pun membaca juga. Banyak majalah-majalah Islam yang bagus-bagus ni. Kan? Yang mana dia boleh baca. Dan kadang-kadang tuan-tuan, orang yang datang kuliah ni pandai lagi pada ustaz. Tak, saya sungguh-sungguh. Mungkin pandai lagi pada ustaz. Sebab ustaz masa lagi belajar, kadang-kadang dia punting. Tapi masyarakat yang datang belajar dekat dia ni, ustaz macam-macam. Ustaz satu hari mengajar akidah, dia dengar. Ustaz yang datang mengajar hadis, tak dengar kuliah tu. Jadi masyarakat dengar daripada macam-macam ilmuan. Dan kadang-kadang dia dah boleh hadam dah perbahasan tu. Kita bagi laluan pada azan. Baik, kita sambung lagi sikit. Maka dia kata, alangkah baiknya jika aku masih muda. Maksud dia tua kan. Dia harap supaya dia boleh bersama perjuangan Nabi. Bukan hanya bersama, tetapi dia boleh bela Nabi. Kalau orang muda ni tenaga dia banyak sikit. Dia kata kalau tak jadi muda pun tak apalah. Yang penting aku hidup. Ketika mana kaum kau halau kau keluar daripada kampung. Dia kata, bila dia kata kaum kau akan halau kau keluar daripada kampung, Nabi terkejut. Kerana Nabi dia tak terbayang lah, dia tak tergambar lah. Kerana dia di Mekah, reputasi dia tinggi, saham tengah tinggi. Macam mana pula boleh kena halau pula? Tak tergambar. Maka Nabi tanya dia, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan halau aku keluar? Qala na'am. Dia kata ya. Dia tak kata aku rasa kot. Tak. Dia kata ya. Kerana ini pasti. Benda ni hampir pasti. Berulang bagi setiap rasul. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang lelaki pun yang membawa ajaran seperti mana yang kau akan bawa ini,
melainkan dia akan dimusuhi. Kita nak ajak orang buat benda baik, tapi akhirnya kita dimusuhi. Kita tak ajak orang bergaduh, tapi akhirnya orang nak bergaduh dengan kita. Itu dakwah. Dakwah ni bukan cari gaduh dengan orang. Tapi kalau dia pergi cari gaduh dengan orang, maki sana, maki sini, lepas tu orang marah kat dia, orang tak puas hati dengan dia, beginilah dakwah. Itu bukan dakwah, tu poyo. Faham? Dakwah, dia tak maki orang. Dakwah tak cerca orang. Dakwah ajak orang buat benda baik. Ajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu dakwah. Tapi bila mana kita dah menyampaikan dengan baik, kita dah ajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah berdasarkan tafsiran para ulama yang Rabbani, tiba-tiba orang musuhi kita. Tiba-tiba orang kecam kita. Dan kita muhasabah diri, kita kata setakat ni tak nampak salah. Setakat ni yang saya bagi tahu ni tak ada pun saya maki orang. Tanya orang lain. Sepanjang mana yang saya mengajar tuan-tuan ni, tuan-tuan nampak saya buat silap, tolong tegur sikit. Kawan-kawan kata tak ada pun, okey je nampak. Maka kita kena rasa pada masa tu, inilah tradisi dakwah. Dia jangan cepat syok sendiri. Kadang-kadang ni kita syok sendiri. Kita dah maki orang, cakap pun lebih kurang aja, bodoh semua pakat keluar. Lepas tu bila orang kecam kita, itulah dakwah. Kita seorang je rasa apa yang kita buat tu dakwah, padahal yang kita buat tu bukan dakwah, fitnah. Fitnah pada agama. Bala pada agama. Sebab tu kita kena banyak juga muhasabah diri. Dan Nabi masa dia kalah dekat perang Uhud kan, memanglah dia tu Nabi, tak ada siapa berani kata, tak ada siapa berani kata Nabi itu salah. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat lepas tu, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ampunkan kesilapan yang turun tu, yang turun daripada bukit tu kerana tak taat kepada arahan Allah dan Rasul. Hang pergi turun buat apa? Nabi pesan dah jangan turun dalam apa keadaan sekalipun. Dan orang yang kalah di medan Uhud, mereka juga mengambil iktibar daripada peristiwa ni. Dia tak ada kata macam mana pun kita dengan Nabi tak payah muhasabah ni, semua poyo belaka. No. Kena muhasabah. Kerana kita manusia. Selain daripada Nabi, tidak maksum. Kena banyak muhasabah diri. Walaupun kita ni ustaz, pakai serban dah, janggut tebal dah, setiap masa kena minta nasihat daripada orang. Kena minta nasihat daripada orang. Tolong nasihat saya sikit. Kerana orang yang selalu kuliah ceramah ni, kadang-kadang ujian dia lagi besar. Kan? Dia asyik pergi kuliah sana sini, dia tak ada masa nak dengar kuliah. Dia asyik cakap je, nasihat orang. Dia lupa diri dia juga perlu dinasihat. Sebab tu kadang-kadang orang yang kena dakwah ni, orang yang buat dakwah ni, satu-satu hari dia kena duduk kat bawah, dengar. Apa barang, apa kes, dia muda lagi pada aku, takkan aku nak duduk depan dia? No. Duduk depan dia, menunjukkan kau tawaduk dengan ilmu. Dia muda lagi pada saya ustaz, takkan nak duduk depan dia? Malu saya. Saya senior, hormatlah sikit. Tak. Kerana ilmu ni, kerana Islam ni, dia bukan berdasarkan kepada senior ke junior. Kadang-kadang kebenaran boleh keluar dan nasihat boleh keluar daripada orang yang lebih muda. Bahkan kadang-kadang nasihat orang yang lebih muda tu mungkin lebih matang. Dulu masa kat Jordan kan, saya belajar PhD. Dia orang suruh panggil saya ceramah sini. Saya kata, saya tak apa setuju. Banyak sangat. Bukanlah kita kedekut ilmu dah. Tapi pelajar-pelajar PhD yang dekat sini, dia orang ni akan balik. Dan mungkin satu ketika tak ada pelajar PhD dan master di sini. Bila tak ada nanti, hampa yang undergrad ni nak panggil siapa? Hampa ni balik nanti nak jadi ustaz. Jadi hampa kena pergi juga, kena isi juga slot, kena jadi penceramah. Sebelum balik ke Malaysia, turun ke medan Jordan dulu, cakap depan kawan-kawan dulu.
Jadi bila dia orang dengarlah nasihat tu, masa tu saya jadi penasihat persatuan. Jadi dia orang dengar, bagi ceramah. Bila bagi ceramah saya turun, saya dengar. Dia dah mula tak tentu hala. Dia dah tak tentu hala, dia kata, bila cakap je, betul tak Ustaz? Betul tak maklumat saya ni Ustaz? Kata ceramah lah dulu, saya tak betul aku bagi tahu lah kan. Tapi dalam banyak-banyak tu, sahabat-sahabat yang muda-muda ni bagi ceramah, bagi tazkirah. Saya terkesan dengan satu orang. Dia muda daripada saya. Dia cerita pasal hijrah dan sangat baik. Dan kadang-kadang kita taklah fikir. Dia sebut, saya nak share dengan tuan-tuan. Allah menamakan golongan Mekah yang berhijrah ke Madinah dengan muhajirin. Dan Allah namakan orang Madinah sebagai Ansar. Kenapa Allah Ta'ala tak panggil orang-orang yang berhijrah tu sebagai Quraisy ataupun Makkiyun, orang Mekah, dan orang Madinah sebagai Madaniyun? Pasal apa dia panggil muhajirin dengan Ansar? Kerana inilah agama. Agama bukan mulia kerana tempat. Dia sebut, agama mulia kerana pengorbanan kita terhadapnya. Maka orang-orang muhajirin, Allah Ta'ala pandang mereka kerana perjuangan hijrah. Maka Allah Ta'ala sebut mereka muhajirin, orang yang berhijrah. Dan orang Ansar itu mulia bukan kerana dia duduk di Madinah semata-mata, tapi kerana dia bersedia membantu orang yang datang dan menerima dakwah Nabi. Maka Allah Ta'ala panggil mereka dengan gelaran Ansar. Apa maksud Ansar? Pembantu, iaitu orang yang membantu agama. Maka kamu orang Kedah ke, kamu orang Perlis ke, kamu orang Perak ke, kamu orang Selangor ke, Allah Ta'ala tak pandang tu semua. Allah Ta'ala pandang apa yang kamu dah buat untuk agama ni. Tuan-tuan, satu orang budak, bukan pada saya dia muda lagi lah kan, tapi dia boleh sebut benda ni. Dan saya terfikir, saya kata Masya Allah, satu ilmu baru, walaupun daripada orang muda. Sebab tu tuan-tuan jangan pandang serong sangat dengan orang-orang muda ni. Kadang-kadang orang muda pandangan dia dalam agama pun matang juga. Sebab tu Hamka kata kena ada gabungan yang muda dengan yang tua kan. Sebab kalau semua tua tak bergerak langsung, kalau semua muda terlampau laju. Dia kena ada keseimbangan. Nabi, Abu Bakar, Umar, ini semua tabaqah yang berumur. Tapi dalam masa yang sama, sahabat-sahabat yang muda ada Ibnu Umar, ada Jabir, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Muhammad bin Maslamah. Muda-muda, ada Ibnu Abbas. Nabi tak pernah kata, muda-muda ni jangan dululah. Hampa jangan buat pandai. Tanya orang tua dulu. Masing-masing ada peranan. Masing-masing layak memberikan pandangan. Baik. Kemudian, sikit lagi tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Kalaulah hari di mana engkau dihalau nanti, aku masih hidup, aku akan bantu kau dengan bantuan yang sungguh-sungguh bantu. Aku akan bantu kau sungguh-sungguh. Summa lam yamsha' Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyi. Kemudian, tak lama kemudian itu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun terputus seketika. Kemudian dalam riwayat lain menyebut, hatta hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balaghana huznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'usi shawahiqil jibal. Sehingga Nabi jadi sedihlah bila wahyu terputus. Nabi dengar daripada Waraqah. Nabi dengar pada Waraqah ni macam, aku akan jadi Nabi lah kan. So Nabi dah semangat lah ni. Tiba-tiba wahyu tak turun. Yang tu je turun. So terputus seketika. Bila terputus, Nabi jadi sedih yang teramat sedih. Ada riwayat mengatakan, perawi mengatakan, Az-Zuhri mengatakan, apa yang sampai kepada kami, berita yang sampai kepada kami, Nabi bila dia sedih, dia pergi ke gunung, bukit. Dia nak terjun bukit, nak bunuh diri. Tapi riwayat ni tak sahih. Sebab disebut, Zuhri kata, berdasarkan apa yang sampai pada kami. Maknanya riwayat tu dia tak sebut siapa perawinya. Maka riwayat ni dhaif. Riwayat ni dhaif.
Okey. Faqalat lahu fakullama awfa bi dharwati jabal likay yulqi minhu nafsahu tabaddalahu Jibril. Ketika mana dia nak terjun daripada atas bukit tu, nak bunuh diri, tabaddalahu Jibril. Jibril akan menjelma. Faqala ya Muhammad innaka Rasulullah haqqan. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah nabi yang benar, nabi yang sebenarnya. Fayaskunu lidzalika ja'shuhu. Kemudian jiwa Nabi menjadi tenang, wa taqarra nafsuhu, dan jiwa Nabi menjadi tetap. Fayarji'. Kemudian Nabi pun balik, tak jadi bunuh dirilah. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghada limithli dzalika. Bila jadi lagi, terputus lagi, Jibril pun datang lagi. Dia pun nak bunuh diri lagi, dia pun datang lagi. Tapi riwayat ni dhaif. Dan riwayat ni sebenarnya dikritik hebat oleh orang-orang barat yang mengkaji Islam. Dia kata, macam mana pula Nabi nak bunuh diri ni? Tak layak bagi Nabi. Nabi dah jadi Nabi, dia kira maksum. Kan? Kita kata yang pertama, riwayat ni dhaif. Riwayat ni dhaif dan tidak boleh menjadi hujah. Kalau ia sahih sekalipun, tuan-tuan dengar dengar sungguh-sungguh, saya kira orang salah faham ni. Ini cara kita berhujah. Riwayat ni dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Dan jika ia sahih sekalipun, ia tidak menunjukkan kehinaan untuk Nabi. Kerana apa? Kerana waktu ni syariat masih lagi belum turun, melainkan hanya 5 ayat. Bila syariat belum turun, mana kita nak tahu benda tu boleh ke tak boleh? Kenapa faham? Dia kata bunuh diri ni teruk. Tak semestinya. Sebab dalam syariat Nabi Musa, bunuh diri ni selama-lamanya ke teruk? Tak. Bunuh diri untuk taubat, okey. Dalam surah Baqarah disebut, ketika mana Nabi Musa suruh kaum dia yang sembah lembu, dia kata apa? Innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Wahai kaumku, kau telah melakukan kezaliman pada diri kamu sendiri dengan menjadikan lembu ni sebagai bahan sembahan. Fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu, faqtulu anfusakum, maka bunuh diri kamu. Tu syariat Musa. Maksudnya dalam syariat Nabi Musa, bunuh diri tak selama-lamanya buruk. Kerana ada bunuh diri yang untuk taubat, dan itu bagus. Dan itu arahan Nabi, arahan Musa. Jadi bila masuk syariat Nabi Muhammad, syariat belum turun lagi, hanya turun baru 5 ayat. Kalau Nabi nak bunuh diri, tak bermakna dia buat benda haram, sebab dia pun tak tahu benda tu haram. Kalau dia tahu haram, dia pun tak buat. Cuma dia kecewa sebab Warakah kata dia akan jadi Nabi, tiba-tiba tak datang wahyu tu. Dia rasa macam Tuhan dah tinggalkan dia. Dia rasa dah Tuhan ni seolah-olah meninggalkan dia. Maka sebab tu dia nak bunuh diri. Tapi pasal apa? Apa hikmah Allah Ta'ala putuskan wahyu sementara? Dia macam-macam riwayat ada. Ada yang kata 9 bulan, ada yang kata bertahun. Pasal apa? Kan Nabi mula-mula masa jumpa Jibril dia takut. Jadi Allah Ta'ala putuskan kejap, supaya perasaan takut tu dia berubah, dia bertukar menjadi rindu. Mula-mula takut, berubah jadi rindu. Mana ni? Warakah kata aku Nabi, tak turun-turun pun. Jadi begitulah hadis yang saya boleh huraikan untuk malam ni. Asalnya saya nak baca 2 hadis, tapi setengah hadis pun habislah waktu kuliah. Jadi saya buka soalan ataupun komen setakat ada yang ada. Masa lama saya, pukul 9. Saya 8.45 kan, 15 minit. Soal jawab. Hari ni tengok soal jawab, buka soal jawab pukul 9 dah. Ada soalan, komen ke, kritikan ke kalau ada? Kalau tak ada kita tutup. Tak ada? Itu saya sebut tadi. Supaya perasaan takut Nabi pada peringkat awal berubah menjadi rindu. So Nabi terlalu eager kan? Tunggu, bersungguh-sungguh menunggu.
Dia kalau dah selalu sangat, orang boring kan? Takut macam tu lah, takut tak berapa nak menunggu sangat. So bila putus seperti seketika tu Nabi, dia jadi rindu. Dia tak takut lagi dengan Jibril. Tapi ada hadis yang lain menunjukkan kali kedua Jibril datang pun Nabi masih takut. Sebab Jibril datang kali ni, Jibril datang kali pertama dekat Gua Hira, dia tak tunjukkan sifat sebenar dia. Dia tak tunjuk habis. Tapi bila dia kali kedua ni dia jumpa Nabi dalam Sahih Bukhari, kalau tuan tengok Sahih Bukhari, dalam ringkasan ni tak ada. Ringkasan ni memang ringkas lah kan. Dalam Sahih Bukhari yang betul-betul ni, yang lengkap, ada satu riwayat daripada Jabir, Nabi kata dia berjalan dekat kota Mekah, tiba-tiba dia dengar satu suara di langit. Farafa'tu basari, aku angkat kepala aku, fa idza ana bimalakin allazi ja'ani bi Hira, tiba-tiba aku tengok malaikat yang dulu datang jumpa aku kat Hira. Nabi sebut malak, Nabi tak sebut Jibril sebab Nabi tak tahu lagi nama dia. Tiba-tiba aku jumpa malaikat yang jumpa aku kat Hira, jalisun ala kursi, duduk atas kursi memenuhi langit dan bumi. Besar. Kali ni dia nampak bentuk Jibril yang asal, yang real, yang 6 mata sayap. Maka dia lari lagi lah. Nabi lari lagi. Sebab kali ni jumpa lagi dahsyat. Kemudian baru turun, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi itu di antara hikmah lah. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Saya tengok orang pun dah tak sabar-sabar nak solat lah kan. Ustaz ni lama pula kan. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya mohon maaf kalau saya kasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.